segmen yang seterusnya, iaitu satu wawancara berkaitan dengan perspektif perikanan, di mana narasumber kita alhamdulillah akan menemani kita pada hari ini mengongsikan lebih lanjut, iaitu Yang Mulia Puan Wanida Wati binti Tamat, pemangku pengarah perikanan, ya. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita terus saja bercakap mengenai perspektif perikanan. Jadi mungkin dapat dikongsikan secara ringkasnya mengenai peranan Jabatan Perikanan ini. Silakan. Okey, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTV Rampai Pagi kerana telah menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini. Okay, mengenai peranan Jabatan Perikanan adalah bagi meningkatkan dan menggandakan lagi keluaran sektor perikanan agar dapat menyumbang kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar secara signifikan. Ini adalah sejajar dengan visi jabatan, iaitu bagi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan pesat keluaran sektor perikanan. Manakala misi Jabatan Perikanan ialah mempercepatkan pertumbuhan keluaran sektor perikanan melalui penggunaan teknologi tinggi, peningkatan produktiviti serta mensasarkan pasaran ekspor dengan menggalakkan pelabur tempatan dan pelabur langsung asing. Okay, di samping itu juga, di samping meningkatkan keluaran, Jabatan Perikanan juga menumpukan perhatian kepada jaminan sekuriti makanan negara dan membukakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Okay, untuk makluman juga, industri perikanan terbagi kepada 3 sektor, iaitu industri penangkapan ikan, industri aquaculture dan industri pemprosesan. So dengan ini Jabatan Perikanan telah menumpukan perhatian kepada meningkatkan keluaran dan produktiviti ketiga-tiga industri tersebut yang saya sebutkan tadi. Okay, alhamdulillah Jabatan Perikanan telah mencatatkan peningkatan keluaran sejak 5 tahun kebelakangan ini, yang mana sektor perikanan telah menghasilkan keluaran sebanyak lebih 90%, yang mana berjumlah 109 juta meningkat kepada 211 juta pada tahun lepas 2022. Alhamdulillah. Baik Puan, untuk seterusnya mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai dengan matlamat strategik daripada Jabatan Perikanan sendiri. Okey, masih. Terdapat 8 strategi utama Jabatan Perikanan, yang mana the first thing is untuk meningkatkan pertumbuhan keluaran sektor perikanan secara berterusan setiap tahun bagi pertumbuhan KDNK, ekspor dan kepelbagaian ekonomi, dan seterusnya meningkatkan produktiviti keluaran sektor perikanan secara berterusan melalui penggunaan teknologi, teknik moden dan penglibatan pelaburan tempatan dan pelabur langsung asing. So seterusnya matlamat jabatan ialah untuk mengurangkan pergantungan ke atas import barang makanan berasaskan perikanan, akan tetapi bersikap terbuka dengan peningkatan import bahan-bahan mentah. Contohnya kalau syarikat-syarikat yang ingin membuat keropok, we encourage them kalau anda cukup bekalan bahan mentah udang, so we encourage them to import lah. So ini untuk menjana pertumbuhan industri pemprosesan makanan laut. Seterusnya ialah mengurangkan pergantungan kepada perbelanjaan kerajaan dalam melaksanakan strategi dan program melalui kaedah-kaedah seperti public-private partnership. Dan seterusnya menunjukkan peluang-peluang pelaburan dan perniagaan tempatan bagi menjana pekerjaan kepada rakyat tempatan. Di samping itu Jabatan mempunyai program pencegahan dan pengawalan bagi melindungi sektor perikanan daripada sebarang serangan dan jangkitan penyakit haiwan akuatik. Udang dan ikan ini ada penyakitnya, so we have the program untuk mengawal. So ini untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan daripada industri ini supaya berkualiti tinggi dan selamat dimakan. So we don't encourage, kami ada melarang penggunaan bahan-bahan antibiotik yang di industri ternakan. So ini untuk memastikan kita ni makan udang yang berkualiti. Betul. Okay. And then seterusnya untuk memastikan juga we have this program pemeliharaan sumber perikanan secara lestari bagi menjamin keluaran perikanan yang mampan melalui pelaksanaan kawasan-kawasan perlindungan marin itu seluas 1,208.07 km2.
So ini adalah penting. We label it as a marine protected area. So no tax zone, meaning ada fishing activity lah di kawasan itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara matlamat strategik daripada jabatan ya. Jadi mungkin kalau boleh ingin tahu apakah antara pencapaian Jabatan Perikanan setakat ini? Alhamdulillah, seperti yang saya sebutkan tadi, sektor perikanan telah pun mencatatkan peningkatan keluaran yang menggalakkan. Yang mana pada tahun 2018 awal pencapaian is 109 juta, tapi alhamdulillah tahun lepas 211 juta. So itulah very increase lah, significant. So dari segi keluaran industri penangkapan ikan ini keluaran meningkat dari 70.11 juta pada tahun 2018 kepada 118.12 juta pada tahun lepas. Manakala bagi sektor aquaculture ia meningkat sebanyak 131.8% dari 9.89 juta pada tahun 2016 kepada 48.12 juta pada tahun 2022 bagi sektor pemprosesan ikan. Nilai pengeluaran meningkat dari 15.33 juta pada tahun 2016 kepada 44.97 pada tahun 2022. Daripada hasil pencapaian ini, industri penangkapan ikan masih menjadi penyumbang utama kepada sektor perikanan, iaitu melebihi 70%. So, dari segi pasaran ekspor, alhamdulillah produk-produk perikanan telah berjaya menembusi pasaran-pasaran luar negara. Contohnya Jepun, Taiwan, Republik China, Singapura, Australia dan Malaysia. So ini pencapaian yang itulah yang amat membanggakanlah bagi jabatan . Ini dari segi jumlah pengusaha, sektor tangkapan ikan telah meningkat pada tahun lepas sebanyak 6,884 orang pengusaha. Jika dibandingkan pada tahun 2021 berjumlah 1,661 orang. So, alhamdulillah pada masa ini terdapat 12 buah syarikat pelabur asing dari Republik Rakyat China, Singapura, Taiwan dan Malaysia yang turut berkecimpung dalam industri perikanan. Yang syarikat ini telah mempunyai pasaran ekspor juga. Dari segi jumlah tapak yang dimajukan di kawasan darat berjumlah 1,154.9 hektar. So di daerah Tutong, mostly aktivitinya ialah industri ternakan udang. This is the main activity. Banyak awak industri di sana. So di daerah Belait ada juga itu ternakan ikan. Di daerah Temurong mostlynya industri ternakan udang galah, dan daerah Bulai Muara ni mix ternakan udang di kolam dan juga ikan di sangkar. Jabatan juga mempunyai jumlah di pesisiran pantai itu 18,096 hektar. Okay. Dari segi peluang-peluang pekerjaan, merangkumi industri penangkapan ikan, industri aquaculture dan industri pemprosesan ikan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 166%, iaitu berjumlah 8,261 pekerjaan pada tahun 2022 berbanding pada tahun 2021 3,105 pekerjaan. So dari jumlah berikut 89% telah diisikan oleh anak-anak tempatan. Baik, cukup menarik dan juga dapat kita saksikan ada peningkatannya ya Puan ya. Dan difahamkan juga tadi kesempatan kita berkongsi sama bagi Jabatan Perikanan ini telah pun menyasarkan untuk adanya peningkatan dari tahun 2023 sehingga 2030 ya. Mungkin dapat Puan kongsikan inisiatif-inisiatif dari pihak jabatan untuk mencapai sasaran berkenaan. Okey. Pada tahun 2030 kami mensasarkan 1.06 bilion daripada industri perikanan, which is amat tinggilah. So tapi in order to achieve sasaran itu, kami menyediakan berbagai inisiatif program, itu peta jalan sektor perikanan bagi tahun 2023. So di antaranya adalah industri penangkapan ikan, yang mana kami menghasilkan ikan tangkapan yang bernilai tinggi. So ini adalah amat penting dengan meningkatkan fasiliti di kompleks pendaratan ikan yang mana dikendalikan oleh Syarikat Muara International Fish Landing Sdn Bhd. Dari segi kami juga jabatan juga telah meningkatkan produktiviti perairan
melalui pembinaan dan melabuh takat-takat tiruan dan lawa-lawa di perairan negara Brunei Darussalam. Dari segi industri aquaculture, Jabatan menggalakkan pelaksanaan amalan aquaculture yang baik, itu mempunyai sijil Brunei Good Aquaculture Practice. Dari segi industri pemprosesan, ini meningkatkan lagi perkembangan produk industri hiliran. So we encourage people to develop their product seperti fishball and then keropok atau ini value-nya lagi tinggilah jika dibandingkan dengan kalau ia whole fish sahaja. Betul. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya banyak lagi kami tanyakan ni Puan. Tapi biasalah macam tadi juga, masa itu membuatkan kami memberikan tekanan kepada kami. Semoga apapun je pengongsian daripada Puan sendiri, iaitu Yang Mulia Puan Wanidah Wati binti Tamat, pemangku pengarah perikanan, dapat menjelaskan kepada habis kita di mana Jabatan Perikanan ini juga bertanggungjawab dalam peningkatan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Malah juga memberikan peluang pekerjaan kepada belia-belia kita ni. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang daripada 2 minit ni Puan. Mungkin ada harapan dari pihak Jabatan Perikanan seterusnya, terutama sekali kepada belia-belia yang berkecimpung di dalam bidang industri perikanan ni Puan. Silakan. Terima kasih. Kepada para belia yang ada pada masa ini masih mencari pekerjaan untuk tampil ke hadapan dan menjadikan aktiviti perusahaan dalam bidang perikanan dan juga industri hiliran berkaitan perikanan sebagai salah satu bidang pilihan pekerjaan atau kerjaya tetap bagi menjana sumber pendapatan dan pada masa sama turut menyumbang ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menjamin sekuriti makanan dan ekspor. Penglibatan belia dalam bidang perikanan adalah sangat penting kerana golongan ini adalah merupakan tonggak yang bakal menyambung dan menerajui kepimpinan kemajuan negara masa hadapan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Wanidah Wati binti Tamat, merupakan pemangku pengarah perikanan untuk memberitakan berkenaan dengan perspektif perikanan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Puan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.